KJ, hari ni kita bincang episod ataupun topik-topik yang mungkin tidak panjang seperti episod yang lain pada minggu sama tadi. Dah habis modal dah habis modal, masa pun dah lanjut. Tapi modal kita pada hari ni adalah, pertamanya, modal kita tentang pembangkang. Wow. Prestasi pembangkang. Kita dah banyak komen tentang PH, kita dah banyak komen tentang UMNO. Tapi Syaril telah banyak menjadi cheerleader untuk kerajaan yang sedia ada. Jadi ini peluang KJ untuk cheerleader, Perikatan untuk Nasional. Yang Muhammad Nik Nazmi, Yang Muhammad Rafizi Ramli. Tapi rumor on the street is that you are on the precipice. I'm almost there. You are on the precipice of joining. I don't know. Really? Yeah. Well, if you're gonna deal in rumors, KJ, kita tahu juga bahawasanya antara favourite serangan orang yang tak suka kita dalam UMNO ialah kita adalah ejen Perikatan Nasional. Wow. Baru Perikatan Nasional, ejen Perikatan Nasional, broker. Kita PN broker. Yeah. So as a supposed PN broker, let's talk about PN. Jadi before that, sebelum tu saya nak cakap, dalam episod-episod di mana kita sentuh tentang UMNO, banyak respon yang kita dapat, terutamanya daripada Saitro upahan tingkat UMNO tertentu. Tingkat 38. Dan salah satu daripada hujah mereka adalah not so much against you, but to me lah, dia kata KJ, kau ni dah kena pecat daripada UMNO, kau dah tak ada hak dan kau tak layak cakap tentang UMNO. Move on je lah, kau ni loser. So saya nak tanya, sejak bila rakyat biasa tak boleh cakap tentang UMNO? UMNO adalah parti politik. Takkan orang politik saja boleh, ahli UMNO saja yang boleh cakap pasal UMNO. UMNO, walaupun parti yang dah tinggal 26 kursi, adalah parti dalam kerajaan. Kenapa orang yang dah dipecat bukan ahli UMNO tak boleh cakap pasal UMNO? I can't understand the logic. Saya tak faham. No. Trying to understand your logic is an impossible task, so let's not do that. Let's go straight to the topic. Okay. Perikatan Nasional. Right. I don't know, KJ. Saya nak mulakan macam ni lah sebelum kita cakap tentang prestasi mereka. Maybe saya nak anjak ataupun pergi belakang beberapa episod yang sudah, di mana kita sentuh tentang kedudukan Pakatan Harapan yang mana mereka memerlukan sokongan orang Melayu. Dan nampak kerisauan, tak cukup sokongan Melayu dan sebagainya. Dan kita nak tengok PRN macam mana trend itu. Tapi mungkin saya nak flip the question, KJ. Can Perikatan Nasional ever be government kalau mereka tak boleh dapat 2-3% pun undi bukan Melayu? So I want to start the discussion cara tu, KJ. Sebab betul kita banyak tengok analisa tentang kedudukan PH yang macam mana stabil atau tak stabil, boleh maintain tak boleh maintain. Mak mungkin Pakatan Harapan yang biggest weapon ialah Perikatan Nasional cannot seem to get many or any non-Malay votes. Kalau kita tengok struktur Perikatan Nasional, parti komponen mereka yang nampak seperti parti komponen yang ditugaskan untuk mendapat sokongan daripada golongan bukan Melayu, pengundi bukan Melayu adalah Gerakan. And sorry to say lah, Gerakan punya pengaruh kita semua tahu sangat-sangat minima. Dan sekiranya mereka tidak ada strategi untuk mewujudkan satu parti komponen yang baru ataupun menerima parti komponen daripada luar Perikatan Nasional untuk menjadi salah satu parti komponen baru yang ada identiti dan track record berjuang untuk kaum-kaum yang tertentu, maka seperti mana yang Syaril kata, betul lah, mereka akan ada masalah besar untuk menjadi sebuah kerajaan di peringkat pusat. Mungkin mereka akan kekal Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, maybe some other states yang mana ada majoriti kursi Melayu akan wujud competitive scenario, tetapi untuk menjadi kerajaan pusat agak susah lah. Dan boleh dilihat kalau itulah sifirnya, mungkin ini cara kita nak bincang tentang prestasi perikatan setakat ini, di mana nampak kurang minat untuk memperbetul ataupun balance balik isu itu. Lebih kepada mereka nak double down ataupun nak betul-betul memperkuat kedudukan mereka di kalangan pengundi Melayu.
Dan kalau kita lihat prestasi mereka di parlimen, hujah-hujah yang mereka mainkan, isu-isu mereka menjadi popular, video-video TikTok yang mereka keluarkan banyaknya berkisar tentang kegusaran orang Melayu, isu-isu Melayu Bumiputera dalam konteks mengatakan bahawa Pakatan Harapan itu tidak cukup Melayu ataupun tidak cukup menjaga kedudukan dan kepentingan orang Melayu. Dalam soal isu lain, saya tak dapat tidak melihat Perikatan Nasional agak hambar, terutamanya di parlimen, dalam mempersoalkan bajet, belanjawan, isu-isu lain yang berkaitan dengan dasar-dasar negara. Nampak kualiti kepemimpinan itu masih lagi mungkin ada, tetapi tidak ditonjolkan kerana mereka nak menonjolkan benda lain. Mereka nak menonjolkan kedudukan mereka sebagai pahlawan Melayu. Kalau kita nak tengok kepada setiap satu perbahasan, saya rasa susahlah, sebab yang bahas tu lebih daripada 200 ahli parlimen ataupun hampir 200 ahli parlimen yang bahas. Dan saya percaya di belah PN hatta di belah PH pun mesti ada perbahasan yang agak serius, yang agak konstruktif, yang tidak mendapat publicity sebab dia tidak menyentuh isu yang sensitif lah. Jadi bila PN sebagai contoh, pembangkang bangkitkan isu yang ada kaitan dengan orang Melayu, agama Islam, itu akan mencuri headline ataupun itu akan jadi headline sebab itu benda yang newsworthy. Inilah Perikatan Nasional, tak ada isu lain, asyik mainkan isu sentimen agama, isu kaum. Tapi bila saya tengok kepada perbahasan, dan saya ada buat research sikit lah, perbahasan daripada ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional, ahli parlimen Machang Yang Berhormat Wan Ahmad Faisal, dulu dikenali sebagai Wan Jagon, Yang Berhormat Syarif Sulaiman daripada Bacok, dan saya nampak ada kualiti. Dibangkitkan soal pelaburan, dibangkitkan soal strategi ekonomi, dibangkitkan soal isu-isu yang tiada kaitan dengan kaum ataupun dengan agama. So I think you're being a bit hard. Senang untuk kita buat satu stereotype bahawa PN dia ni akan cakap pasal agama, akan cakap pasal ni kaum, dia tak ada isu lain. Tetapi kalau kita lihat dengan lebih mendalam lagi, saya rasa mereka ada ahli-ahli parlimen yang sangat-sangat berkaliber dan telah membuat research mereka berkenaan dengan isu-isu lain. Mungkin dia untuk mengambil semangat apa yang KJ katakan, mungkin 2, 3, 4 orang yang KJ nampak ada potensi ni, mereka perlu lebih menyinar. Bukan hanya dalam parlimen, sebab tempoh parlimen pun bukannya sepanjang tahun, tetapi yang menjadi bahan berita, yang mengeluarkan produk-produk video dan sebagainya, perlulah wajah-wajah ini. Kalau inilah yang boleh dilihat sebagai ikon, saya tak minat sangat menggunakan istilah tu, tapi kira the image lah, the face, wajah pada Perikatan Nasional ataupun parti itu boleh lebih menonjolkan mereka yang rakyat di luar boleh nampak, okey, kalau dia ni jadi menteri, kita okey. Kalau dia ni jadi pemimpin, kita pun boleh bayangkan Malaysia ni kita okey. Tapi kalau wajah-wajahnya adalah mereka yang seolah-olah masih lagi dikaitkan dengan perkara-perkara yang orang muda terutamanya, rakyat tak berapa nak minat, saya nampak dia akan lebih mudah untuk jatuh pada stereotip yang KJ dakwa saya ambil tadi, iaitu meletakkan black and white. Perikatan Nasional ni just on narrow issues. Saya nak bagi dua perkara. Saya nak bangkitkan dua perkara yang bukan nak menasihatkan pembangkang, tetapi poin yang saya rasa, dua poin yang saya nak bangkitkan yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak pembangkang supaya prestasi mereka boleh lebih menyinar, terutamanya di parlimen. Okey, pertamanya kita ambil perkembangan yang positif yang dibuat oleh pihak pembangkang ataupun Perikatan Nasional, iaitu buat kali pertama ada kabinet bayangan. Sebelum ini waktu PH menjadi pembangkang atau waktu BN menjadi pembangkang pun selepas tahun 2018, kita tidak ada kabinet bayangan. Kita ada jawatan kuasa. Kita ada beberapa orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjadi jurubahas di parlimen berkenaan dengan isu-isu tertentu. Sebagai contoh, waktu kita jadi pembangkang pada tahun 2018, saya ditugaskan sebagai jurucakap kewangan bersama dengan Tengku Razali. Jadi not shadow minister, tetapi saya salah seorang daripada jurubahas daripada BN berkenaan dengan isu kewangan. Bila Lim Guan Eng datang,
saya lah yang akan berbahas dengan beliau dan banyak saya berbahas berkenaan dengan GST dan sebagainya. Waktu PH menjadi pembangkang sama juga, mereka ada komiti ya. Dulu mereka ada seorang daripada PKR, seorang daripada Amanah, seorang daripada DAP yang shadow ataupun yang akan bersaing dengan menteri portfolio yang berkenaan. Tetapi kali ini hanya seorang saja. Maknanya dia telah melantik seorang menteri bayangan. Kalau dalam istilah Westminster, Shadow Secretary of State. Ya. Dan kalau saya di pihak PN, saya akan naikkan image Shadow Minister tersebut ataupun menteri bayangan tersebut. Sebab saya akan buat begitu supaya rakyat tahu siapa Shadow Minister dia. Kalau kita tengok di UK, bukan semua tahu, tetapi sebahagian besar pemerhati politik akan tahu siapa Shadow Chancellor of the Exchequer, Menteri Kewangan Bayangan, siapa Shadow Secretary, Home Secretary, siapa Shadow Foreign Secretary, dia akan tahu. Dan mereka lah yang akan buat kenyataan immediately selepas satu isu, dan media akan menantikan mana komen daripada Shadow Chancellor, mana komen daripada Shadow Home Secretary. Tetapi di sini kita tak tahu. Kalau saya tanya kepada Syaril, siapa Shadow Foreign Secretary kita? Tak tahu. Tak pasti. Wan Ahmad Faizal. Oh, Wan Ahmad Faizal. Siapa kita punya kita ambil jawatan penting lah siapa shadow chancellor kita, Menteri Kewangan? No idea. See, Dr. Razi. Dr. Razi. Kita tak tahu. Yeah. So branding berkenaan, of course di Malaysia ni shadow cabinet tidak rasmi, di Westminster rasmi. Yeah. So dia dapat staff, dia dapat peruntukan macam-macam lah. Yeah. Tapi tak rasmi di sini. Function dia boleh lagi. Tapi function dia boleh. Yeah. Tak semestinya ia tidak rasmi, maka dia tak boleh berfungsi. Yeah. So the first, I think you should make sure orang tahu berkenaan dengan cabinet bayangan. Yeah. Yang kedua, ringkas sebelum saya pulang kepada Syaril, adalah ini PM dah bagi gelanggang. Ya, saya puji Yang Amat Berhormat PMX kita dan juga speaker Datuk Johari Abdul, kerana sekarang ini di Malaysia kita ada PMQ. Dulu tak ada PMQ. Dulu ada minister question saja, soalan kepada menteri. Sekarang ini ada soalan kepada Perdana Menteri. Betul. Ya, dan soalan pada Perdana Menteri, kalau saya ketua pembangkang, saya akan minta badan berunding supaya ia adalah adversarial. Ia adalah satu sesi di mana Perdana Menteri jawab ketua pembangkang. Macam Westminster lah. Untuk 10-15 minit yang pertama jawab ketua pembangkang saja. 2 orang je. Lepas tu dia buka kepada ahli-ahli parlimen yang lain. Dan itulah pentas di mana ketua pembangkang boleh menunjukkan bahawa pembangkang boleh menjalankan tugas sebagai check and balance. Ya, sebagai check and balance kepada kerajaan, dan ketua pembangkang dilihat sebagai seorang alternative Prime Minister seperti mana Sir Keir Starmer di UK pada waktu ini. Saya setuju, dan saya nampak KJ dalam hal ini, kalau ada siapa yang sanggup buat benda ni atau berani buat benda ni adalah PMX. Ya. Mungkin Perdana Menteri lain dia akan mula penasihat-penasihat mungkin akan nampak benda ni berisiko. Bukanlah saya kata PMX kalau buat tak ada risiko, tetapi kalau ada sesiapa yang boleh mengurus perkara ni dengan baik untuk politik dia adalah PMX. Jadi kita harap dengan kedudukan itu untuk kepentingan demokrasi dan kepentingan politik yang lebih matang, dan orang boleh nampak PM dengan alternatif PM itu berbahas. Saya pun sangat-sangat menyokong lah. Memang kita yang minat politik akan memang minat PMQs. Kalau ia lebih berbentuk satu lawan satu ataupun adversarial untuk at least satu tempoh yang tertentu. Cuma mungkin untuk wrap up kita punya perbincangan tentang pembangkang, ataupun kalau kerja ada tambahan yang lain. Okay, shadow cabinet benda yang dah tersedia dan mereka perlu gunakan, optimize supaya mendapat dividen politik yang lebih baik. Tapi isu dia KJ, isu apa yang Perikatan Nasional harus bawa? Kalau dia masih berbentuk taktikal, bila ada masalah dekat Saudi, dan dia bahan ini menjadi isu politik. Kemudian besok kalau ada apa-apa isu lain tentang GST ke, tentang lantikan GLC ke, dia bahan. Benda tu saya tak pasti dalam keadaan
politik Malaysia sekarang dan pengundi-pengundi sekarang, adakah itu yang mereka mahukan? Adakah itu cukup untuk menang sokongan dan kepercayaan? So saya melihat platform ini soal timing, timing. Sebab kita belum lagi masuk ke dalam election cycle, kecuali pilihan raya negeri lah. Bila dah dekat nak election cycle, contoh 2 tahun sehingga parlimen perlu dibubar, mungkin di situ dia boleh ada satu naratif sendiri, iaitu bayangan manifesto dia sendiri. Macam Labour sekarang ni kita dah nampak, dia dah mula keluar daripada tactical attack kepada menawarkan satu visi alternatif. Tetapi buat masa ni saya rasa tak perlu. Saya rasa buat masa ni cukup untuk mainkan peranan semak imbang, untuk menyerang isu-isu dan untuk kembali kepada pengalaman mereka. Sebahagian besar daripada kabinet bayangan adalah bekas menteri dan mengatakan bahawa benda yang dijanji belum lagi dilaksanakan. Contoh Tuan Ibrahim banyak kali bangkitkan isu tebatan banjir di parlimen, Taqiyuddin banyak membangkitkan isu tadbir urus yang berkenaan dengan KDN, undang-undang dan sebagainya. So saya nampak mereka tidak perlu bangkitkan satu naratif manifesto alternatif buat masa ni, sebab jauh lagi sehingga kita nak sampai ke dalam election cycle ataupun musim pilihan raya umum, memadai untuk mereka mainkan peranan sebagai semak imbang dan membuat serangan taktikal yang saya sebutkan tadi. Okay, saya ingat betul lah apa yang hujah balas KJ tadi tu. That's right, the timing is everything. As long as they remain relevant dalam tempoh ini, dalam satu ketika nanti mereka boleh berikan naratif yang alternatif. Cuma mungkin saya masih lagi nampak satu masalah besar lah. Dari segi matematiknya, selagi mereka tak dapat sokongan bukan Melayu, susah untuk dia nak bayangkan dapat jadi PM. And that I don't know, dari segi timing macam mana pun, kalau platformnya tidak dapat memikat hati golongan urban ataupun golongan bukan Melayu, saya susah. akan throw balik kepada Syaril the alternative scenario. Selagi PH juga tidak dapat lebih daripada 20% sokongan daripada Melayu, mereka boleh tubuhkan kerajaan, tapi kerajaan itu sangat rapuh. Dan mereka tak boleh tubuhkan kerajaan sendiri. That's the counter argument. Hidup UMNO. Hidup UMNO. Okay, sebelum kita berhenti seketika, saya dah bincang dengan Syaril. So kita dah setuju bahawa of course kita akan jemput daripada pihak kerajaan juga backbencher, tapi kita akan jemput seorang ahli parlimen daripada Pembangkang untuk menjadi tetamu podcast Keluar Sekejap. Tapi kita nak dengar daripada anda siapa? Jadi please dalam ruang komentar YouTube dan sebagainya, sila tulis ahli parlimen Perikatan Nasional yang mana yang anda nak melihat berada bersama dengan kita di Keluar Sekejap, dan kita tengok siapa yang akan menang. Mungkin Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Okay, we'll be back after this.